Nama saya Muhammad Al-Haziq bin Muhammad Ali. Nombor metrik saya adalah 10 DKM 21F 1132. Jadi pada hari ini Kumpulan saya akan membicarakan tentang isu sosial bagi siswa pepejal dalam negara kita, isu sosial. Jadi dalam pembatangan pengenalan ini saya akan menguraikan tentang tanggungjawab sosial dalam menangani isu pengurusan siswa pepejal secara mampan. Jadi kita memahami bahawa tujuannya adalah untuk mencegah bebanan terhadap alam sekitar. Dengan memfokuskan perhatian pada kepentingan tanggungjawab sosial ini, pembentangan ini akan merangkumi peranan masyarakat dan entiti perniagaan bagi memastikan pengurusan siswa pepejal yang dilakukan secara efektif demi kelestarian alam sekitar kita. Jadi saya akan tunjukkan satu short video untuk cerita tentang isu siswa. Tahukah anda, rakyat Malaysia menghasilkan 38,259 tan matrik sampah setiap hari. Daripada jumlah ini, sebanyak 17,000 tan atau 44.5% merupakan sisa makanan, diikuti oleh plastik 13.2%, kertas 8.5% dan banyak lagi sisa pepercayaan lain. Baru-baru ini, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah mengumumkan kadar Kitas Semula Nasional pada tahun 2023 adalah 35.38%. Jadi apa yang saya boleh ulaskan daripada video itu tersebut adalah majoriti sampah daripada sisa pepejal ini adalah daripada sisa plastik dan juga sisa makanan. Yang paling tinggi adalah sisa makanan, yang kedua adalah sisa plastik. Jadi rakan saya akan menceritakan tentang isu sisa pepejal dengan lebih mendalam lagi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq bin Hasnan, nombor metrik 10 DKM 21F1086. Saya akan menerangkan tentang punca berlakunya isu pengurusan sisa pepejal dengan cara yang tidak betul. Yang pertama, penjanaan sampah secara berterusan. Penjanaan sampah secara berterusan di Malaysia berasal daripada kawasan perbandaran, perniagaan, industri, pengurusan, binaan dan aktiviti komuniti. Pusat membeli belah, restoran dan kilang-kilang merupakan punca utama dan projek pembinaan boleh menyumbang kepada peningkatan sementara dalam penjanaan sampah. Amalan kurang kesedaran masyarakat seperti pembuangan yang tidak betul juga menjadi penyumbang utama. Kita perlu menggalakkan kesedaran awam. Melaksanakan program kesedaran dan melibatkan komuniti adalah langkah penting dalam mengurangkan penjanaan sampah serta memajukan amalan kelestarian. Ini adalah contoh video yang diambil dari Harian Metro dan contoh keratan akhbar online. Sebanyak 4,580 tan sampah hasil pembersihan pasca banjir dikutip Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau SW Corp Johor sepanjang tempoh 2 minggu sejak 3 Mac lalu. Pengarah SW Corp Negeri Johor, Chairul Hisham Jalaluddin berkata, kutipan sampah itu dibuat di Segamat, Muar, Keluang dan Kota Tinggi. Katanya kesemua sampah itu dikutip mengikut pihak berkuasa tempatan atau PBT berkaitan dan dilupuskan di 3 tapak pelupusan sampah di Segamat serta Kota Tinggi. Balai Perbadanan Segamat atau MPS mengutip 1,876 tan sampah, diikuti Balai Daerah Tangkap atau MDT dengan 58.39 tan dan Majlis Perbadanan Muar atau MPM melibatkan 35.07 tan. Menurut beliau, sampah itu dilupuskan antaranya di tapak pelupusan Buluh Kasab di Segamat. Beliau berkata, tapak pelupusan Mokil di Labis pula melupuskan 2,311 tan sampah. Ini juga disertakan data penjanaan kutipan sampah dari tahun 2012 hingga 2022. Okey, kita boleh tengok kat sini, daripada 2012 hingga 2022, terdapat kenaikan yang agak banyak daripada tahun-tahun yang lepas. Okey, seterusnya data pelupusan sampah mengikut negeri. Negeri Johor, sanitari 1, bukan sanitari 13. Kedah sanitari 1, bukan sanitari 6. Kelantan sanitari 0, bukan sanitari 11. Melaka 1, 0. Negeri Sembilan 1, bukan sanitari 7 dan lain-lain.
dan jumlah sanitari daripada keseluruhan negeri adalah 14 dan bukan sanitari adalah 148. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kekangan tapak pelebusan. Kekangan tapak pelebusan di Malaysia semakin ketara dengan pertambahan jumlah sisa pepejal. Kelemahan dalam pengurusan sisa pepejal, pilihan tapak terhad, isu kewangan, teknologi dan yang tidak memadai, masalah ruang geografi dan tekanan alam sekitar menjadi cabaran. Langkah-langkah holistik termasuk kesedaran masyarakat, kitar semula, investasi dalam teknologi canggih dan pengurusan kewangan yang efisien perlu diambil untuk mengatasi kekangan ini. Pendekatan ini diperlukan untuk mencapai pengurangan sisa pepejal dan pemilihan tapak pelebusan yang lebih besar dan lestari di Malaysia. Ini adalah contoh keratan akbar tapak pelebusan yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Yang terakhir adalah ketidakcekapan syarikat konsesi yang mengendalikan sisa pepejal. Ketidakcekapan syarikat konsesi dalam pengurusan sisa pepejal di Malaysia adalah isu serius dengan beberapa faktor penyumbang, termasuk pematuhan standard yang kurang keberkesanan, operasi yang terjejas dan kurangnya pelaburan dalam teknologi. Isu kewangan, masalah pengurusan dan koordinasi serta kurangnya kesedaran masyarakat juga menyumbang kepada ketidakcekapan ini. Penyelenggaraan audit dan penilaian diperlukan untuk mengenal pasti tahap ketidakcekapan sementara, pembaharuan dalam pematuhan standard, pelaburan teknologi dan peningkatan koordinasi dapat meningkatkan kecekapan syarikat konsesi. Kesedaran masyarakat dan pendidikan juga penting dalam mencapai pengurangan sisa pepejal dan pembangunan lestari. Berikut adalah keratan akbar yang dipetik daripada online. Assalamualaikum. Hari ni kita akan interview kawan kita yang duduk seorang tu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nama abang? Alif Ifan. Hari ni saya ada buat assignment tentang untuk tanya kepada orang-orang awam tentang tanggungjawab kita lah sebagai orang sosial untuk menangani isu sisa pepejal ni. Apa pendapat abang? Pada pendapat saya, sebenarnya untuk menangani isu sisa pepejal ni dia sebenarnya ke atas individu seseorang tersebut lah. Di mana mereka ni perlu mempunyai kefahaman yang mendalam tentang kebaikan kita menjaga isu pepejal ni daripada alam sekitar, daripada tercemar alam sekitar kita ni lah, supaya lebih bersih. Macam itulah. Okey, pada pendapat abang, politeknik ni ada masalah isu pepejal tak? Pada pendapat saya, nak kata ada semua tu tidak jugalah. Tapi bagi saya sekarang dia di paras yang normal lah. Okey. Kiranya okey lah, masih lagi okey lah. Okey, terima kasih bang. Okey, saya nak tanya soalan kat abang ni. Bang, nama apa? Okey, nama saya Muhammad Fazri bin Mat Nazari. Saya nak tanya, apakah pendapat abang tentang tanggungjawab sosial dalam menangani isu sisa pepejal? Okey, pada pendapat saya, kita perlu menunjukkan kesedaran terhadap alam sekitar dengan pengurangan sisa pepejal kita semula dan pemeliharaan untuk kawasan pembuangan. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih abang. Sama. Okay, Assalamualaikum bang. Saya nak tanya sikit boleh ya? Boleh. Saya nak tanya berkenaan pasal cadangan tentang tanggungjawab sosial untuk menangani masalah isu sisa pepejal. Bagi saya, cadangan saya ialah mengamalkan kita semula, menubuhkan infrastruktur dari segi pengurangan sisa dan kerjasama dari sektor swasta dan orang awam. Kiranya benda ni boleh membantulah orang awam dan mengelakkan beban kepada orang awam lah. Itulah cadangan saya. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Firdaus bin Amir, nombor metrik 10 DKM 21F1070. Untuk bahagian saya akan membuat 3 rumusan hasil daripada interview yang telah kami lakukan.
So untuk rumusan yang pertama ialah berkaitan dengan cadangan berkenaan dengan pengurusan sisa pepejal. Cadangan tanggungjawab sosial dalam pengurusan sisa pepejal melibatkan peningkatan kesedaran masyarakat. Amalan kita semula yang berkesan pembangunan infrastruktur, pengurusan sisa yang efisien serta kerjasama erat antara sektor swasta dan awam. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan beban terhadap alam sekitar dan merangsang pemikiran yang mampan dalam usaha menjaga kelestarian alam. Ini adalah satu contoh keratan akbar daripada rumusan interview yang dibuat. So untuk rumusan kedua ialah berkenaan dengan pendapat isu pengurusan sisa pepejal. Tanggungjawab sosial dalam pengurusan sisa pepejal secara mampan melibatkan usaha organisasi atau individu untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar melalui amalan-amalan yang lestari dengan pemahaman mendalam terhadap dengan pengurusan sisa pepejal. Hal ini melibatkan pelaksanaan amalan-amalan mampan bagi mengelakkan beban terhadap alam sekitar dengan memastikan kelestarian alam sekitar. Ini adalah contoh keratan akbar daripada rumusan tersebut. Dan rumusan yang terakhir berkenaan dengan kefahaman isu tentang pengurusan sisa pepejal adalah tanggungjawab sosial dalam pengurusan sisa pepejal secara mampan mencerminkan kesedaran terhadap alam sekitar melalui pengurusan sisa amalan kita semula dan juga pemeliharaan kawasan pembuangan. Hal ini berperanan dalam penciptaan persekitaran bersih, memberikan impak positif kepada komuniti serta memastikan kelestarian untuk generasi akan datang. Ini adalah contoh keratan akbar daripada rumusan tersebut. Sebagai kesimpulan, tanggungjawab sosial dalam menangani isu sisa pepejal adalah kunci untuk mencapai pengurusan yang mampan. Dengan kesedaran terhadap impak alam sekitar, pelaksanaan amalan kita semula pengurusan sisa dan kerjasama antara sektor swasta dan awam, kita dapat membina masyarakat yang bertanggungjawab, menyokong persekitaran yang bersih dan juga mewarisi warisan lestari untuk generasi yang akan datang.